warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam sesi kedua bawah tajuk garam. Okey. Sebelum ni, kelas yang sebelum ni kita dah belajar jenis garam dan keterlarutan garam. Okey, jenis garam ada berapa? Ingat balik. Jenis garam yang kita belajar ada 4 iaitu klorida, karbonat, nitrat dan sulfat. Kemudian mesti tahu yang mana larut, yang tak mana tidak larut. Kenapa? Sebab untuk kali ini kita akan belajar cara penyediaan garam larut dan garam tak larut. Berbeza. Cara nak buat garam larut berbeza dengan garam yang tidak larut. Jadi kena kenal pasti dulu garam tu larut ataupun tidak. Okey. Untuk penyediaan garam okey, untuk kali ini untuk penyediaan garam. Contohnya kalau kita ada garam tu garam terlarutkan. Garam terlarutkan. Garam terlarutkan, cara nak sediakan dia macam mana? Ada 2 kaedah untuk menyediakan garam keterlarutan, iaitu dengan menggunakan pentitratan ataupun proses peneutralan. Pentitratan ataupun kita panggil juga proses peneutralan. Kaedah pentitratan, proses peneutralan. Dan satu lagi adalah dengan kaedah tindak balas asid. Tindak balas asid. Ini kena ingat ni. Untuk tindak balas asid. Macam mana? Okey, ini bawah garam keterlarutan, garam terlarutkan. Ingat tak garam terlarutkan tu yang mana? Jangan tertukar dengan garam yang tidak terlarutkan. Garam terlarutkan kena guna kaedah pentitratan ataupun tindak balas asid. Ini pun kena ingat. Siapa yang boleh guna yang ini, siapa yang boleh guna yang ini. Bagi yang ini, untuk proses pentitratan, ingat hanya garam anak sahaja. Garam anak sahaja. Apa itu garam anak? Garam anak adalah garam amonium, garam natrium dan garam kalium sahaja. Amonium, natrium dan kalium sahaja. Jadi selain daripada garam anak, tak boleh menggunakan kaedah pentitratan. Okey, untuk tindak balas asid pula, semua jenis garam terlarutkan selain anak. Ini yang selain anak pula. Jadi kalau anak boleh tak guna tindak balas asid? Tak boleh. Selain daripada anak tak boleh guna tindak balas asid, tapi kena guna kaedah pentitratan. Untuk garam tak terlarutkan macam mana? Okey, bawah garam tidak terlarutkan. Sebab ada 2 jenis kan? Garam sama ada garam terlarutkan ataupun garam tak terlarutkan. Sebelum ni, dalam video sebelum ni kita dah ulas lebih lanjut untuk yang tu. Jadi garam tak terlarutkan, kaedah yang kita buat adalah kaedah penguraian ganda, tindak balas penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2 ataupun kita panggil juga dia sebagai kaedah pemendakan. Kaedah pemendakan. Proses ni tak boleh tertukar, kena ingat, kena hafal. Jadi untuk garam terlarutkan ada 2 cara, sama ada kaedah pentitratan ataupun proses peneutralan dan kaedah tindak balas asid. Untuk garam tak terlarutkan menggunakan tindak balas penguraian ganda 2 ataupun kaedah pemendakan. Kita pergi satu ke satu. Okey, first kita pergi untuk garam yang terlarutkan dulu. Untuk garam terlarutkan contoh kita ada garam natrium klorida. Natrium klorida. Larut ke tidak? Bawah klorida. Bawah klorida cik pah. Hanya pah yang tak larut. Bermaksud natrium larut. Yang ini larut. First kali kita tahu larut. Bila larut, kena identify pula.
Garam anak ke bukan? Nak. Maksudnya natrium. Ya, garam anak. Garam anak, bawah anak. Bila bawah anak, kena buat kaedah apa? Pentitratan. Nah, itu maksud proses pentitratan. Hanya garam anak saja. Contoh lain, kita kata kita ada garam magnesium klorida. Magnesium klorida. Klorida. Pah sahaja yang tak larut. Magnesium larut. Jadi, adakah dia garam? Okey, yang ni maksudnya yang ni larut. Bila larut, adakah garam anak? Oh, ini bukan garam anak. Bukan anak. Bila bukan anak, nak buat apa? Kaedah tindak balas asid. Itu cara nak identify dia. Ataupun kita ada garam, contoh garam PbCl2. Plumbum klorida. Bawah klorida. Pah. Larut ke tidak? Tak larut. Oh, bila tak larut, maksudnya kena buat apa? Kena buat kaedah. Okey, bila tak larut, kaedah kaedah pemendakan. Kaedah pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2. Itu cara nak tahu dulu sama ada dia garam larut anak ke bukan, garam larut bukan anak ke garam anak, ataupun garam tak larut. Bila dah identify macam ni, kita boleh buat satu-satulah. Okey. First kali kita tengok dulu bawah pentitratan. Jadi kita ada pentitratan yang mana? Kalau ingat belajar bawah acid base kan? Bawah acid base yang ni acid. Kita masukkan acid. Ini acid. Lepas tu kita titratkan dia dengan apa? Kita titratkan dia, masukkan dalam apa ni? Kita masukkan ke dalam alkali. Okey, ini asid campur dengan alkali. Ini proses peneutralan. Ini proses peneutralan kan? Proses peneutralan juga kita panggil sebagai kaedah pentitratan. Hanya untuk anak saja. Contoh asid apa? HCl. HCl campur dengan alkali. Alkali apa campur? NaOH. Jadi apa dekat sini? Okey, jadi dekat sini adalah ini ditendang. Ingat cara nak buat asid, cara nak buat garam bermaksud asid ditendang keluar. Bila asid ditendang keluar, masukkan ion dekat sini. Jadi NaCl. Tambah dengan apa kat situ? So hidrogen dengan hidroksida ni dia combine, dia akan jadi air. Ini adalah garam terlarutkan jenis anak. Garam terlarutkan jenis anak. Sebab tu kita buat kaedah ni. Boleh tak nak buat yang lain? Contohnya, kita ada asid HCl. Kita ada magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida. Boleh tak guna kaedah ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab pentitratan hanya guna anak saja. Jadi magnesium tidak boleh. Okey, faham dekat situ. Selain daripada HCl campur dengan NaOH, ada lagi tak? Mungkin kita boleh guna KNOH. KOH. Campur dekat sini dengan apa? Dengan HCl. So nanti dia akan combine dekat sini. K combine dengan Cl. KCl. Ya, boleh. Ataupun kita ada amonium. Boleh juga. Jadi dia garam anak. Boleh? Okey. Next. Kita tengok pula untuk selain daripada anak. Tindak balas asid selain daripada anak. Contohnya kita ada kita nak hasilkan
apa? Contoh nak hasilkan magnesium sulfide. Nak hasilkan garam magnesium sulfide. Magnesium sulfide kita tahu, oh ini adalah garam terlarutkan yang bukan anak. Dah tahu dah, garam terlarutkan bukan anak, jadi kena buat tindak balas asid. Macam mana nak buat tindak balas asid? Kena ada apa? Mestilah ada asid. Asid apa? Contohnya, kalau nak buat sulfide, mestilah ada asid sulfuric. So, asid sulfuric. H, Masya Allah. HCl, HSO4. H2 dekat sini. H2SO4. Alright. Tambah dengan apa? Tambah dengan, sebab ada magnesium, maksudnya kita kena tambah dengan logam magnesium. Jadi, hidrogen ni kena buat apa? Tendang keluar lah. Hidrogen ni ditendang keluar. Masukkan siapa? Masukkan magnesium supaya dia jadi magnesium sulfide. Ini kita panggil tidak balas asid. Macam mana nak buat dia? Okey, contohnya macam ni. Cara nak buat dia. Kalau tadi gambar rajah dia yang bentuk yang ini. Ini kita tahu, ini bahawa kaedah pentitratan. Kalau untuk tidak balas asid ni, kita ada beaker. Ini contohnya asid. Contoh asid apa? Asid sulfuric. Asid sulfuric. Kemudian kita boleh masukkan apa dekat sini? Masukkan magnesium. Logam magnesium. Logam magnesium. Ataupun kita boleh guna logam magnesium oksida. Logam oksida. Ataupun kita boleh guna logam karbonat. Magnesium karbonat. Ada tiga cara bawah tindak balas asid. Iaitu apabila asid tambah dengan logam. Syarat kepada tindak balas asid, mesti ada asid. Ditambah dengan logam supaya logam ni masukkan dalam ni. Supaya jadi garam lah. Asid tambah logam. Ini yang pertama. Yang kedua, mesti ada asid tambah dengan logam oksida. Oksida, logam. Dan yang ketiga adalah asid tambah dengan karbonat logam. Ini tiga kaedah yang boleh kita buat untuk tindak balas asid. Masukkan. Contohnya asid kita ada asid apa? Ada HCl. HCl, bila kita tambah dengan logam, contoh logam natrium. Boleh tak logam natrium? Tak boleh. Kenapa natrium tak boleh? Sebab natrium hanya untuk kaedah pentitratan sahaja. Selain daripada anak. Contoh magnesium. Tapi boleh tak kita ambil plumbum? Pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Bila masuk plumbum dekat sini, dia jadi plumbum klorida. Maksudnya plumbum klorida tu bukan garam terlarutkan. Kaedah dia jadi lain. Nak buat dia pun kena tahu dulu. Sebab tu kata pentingnya tahu dia tu garam larut ataupun garam tak larut. Dan yang satu lagi kena tahu sama ada dia tu garam anak ataupun bukan garam anak. Okey, HCl tambah dengan magnesium, dia akan jadi apa? Dia akan jadi Mg masuk sini, tendang keluar hidrogen. Itu syarat kepada garam MgCl2. Tambah dengan sini keluar jadi hidrogen. Hidrogen mesti ada 2 biji. So sini pun ada 2 biji. Produk dia adalah hidrogen gas. Hidrogen gas yang terkeluar bila asid tambah logam, garam tambah dengan hidrogen gas. Bila asid, contoh kita ambil asid yang sama juga. HCl tambah dengan oksida logam.
MgO. HCl tambah dengan MgO, oksida logam, dia akan jadi produk dia apa? MgCl. Masih MgCl, ada dua sebab selangkan dia. Kemudian hidrogen keluar, hidrogen ni combine dengan O. Di sini mesti ada dua juga untuk balancekan dia. Dua hidrogen dengan satu, dia akan jadi satu molekul air. Beza Kalau guna logam, dia akan jadi hidrogen gas. Bila kita guna oksida logam, O ni akan combine dengan hidrogen, dia akan jadi air. Okey, untuk yang ni pula macam mana? Contohnya, kita ambil HCl juga. HCl juga campurkan dengan karbonat logam MgCO3. Magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Produk dia akan jadi apa? Mg dengan Cl combine, dia akan jadi MgCl2. So, dua dekat sini. Kemudian karbonat ni akan pecah, dia akan jadi karbon dioksida. Manakala satu balance O ni akan combine dengan dua hidrogen membentuk air. So, produk tambahan dia kat sini adalah karbon dioksida dan air. Kalau kita guna asid dan logam, produk dia akan jadi hidrogen. Kalau kita guna asid dan oksida logam, produk dia akan jadi air. Yang ni sama. Kalau perhatikan yang ni sama. Bezanya hidrogen gas ataupun air, ataupun bila guna karbonat logam, dia akan jadi karbon dioksida dan air. Boleh faham untuk yang ini? Ini bawah apa? Bawah garam terlarutkan. Sama ada kita guna kaedah pentitratan, ataupun tindak balas asid. Masukkan asid dekat sini, campurkan dengan antara tiga yang ni. Mana-mana sahaja. Cuma kena identify sama ada dia tu adalah garam larut ataupun tidak larut, sama ada garam anak ataupun bukan garam anak. Okey, next kita akan pergi kepada garam tak terlarutkan. Okey, untuk garam tak terlarutkan, sekarang kita akan sambung untuk penyediaan garam tak terlarutkan. Okey, penyediaan garam tak terlarutkan. Macam mana dah nak sedia garam tak terlarutkan? Dengan guna kaedah pemendakan. Kaedah pemendakan. Ataupun kita juga panggil dia sebagai proses ataupun tindak balas penguraian. Yang ni kena ingat penguraian, tindak balas penguraian ganda 2. Apa yang dimaksudkan dengan tindak balas penguraian ganda 2 ni? Okey, macam ni. Tips untuk garam tak terlarutkan, cara nak buat dia, ingat yang ini, iaitu larut tambah dengan larut, dia akan jadi tak larut. Tambah larut. Apa yang dimaksudkan dengan larut tambah larut? Ini garam larut. Contoh garam larut apa? Magnesium klorida. Apa-apa garam larut, tambahkan juga dengan garam larut, dia akan jadi garam tak larut. Garam tak larut ni yang kita nak. Proses untuk mendapatkan garam tak terlarutkan dengan cara tindak balas penguraian ganda 2. Penguraian ganda 2 bermaksud larut campur dengan larut. Dia akan menghasilkan garam tak larut dan garam larut. Jadi kita nak yang ini. Tindak balas 2 sebab larut tambah dengan larut. Okey. Contoh kepada larut campur dengan larut. Bagi satu garam yang larut, contohnya cikgu ambil argentum nitrite. Argentum nitrite.
Larut ke tidak argentum nitrite? Ingat, semua garam nitrite larut dalam air. Okey, tambah dengan argentum nitrite, tambah dengan zinc chlorida. Zinc chlorida. Okey, zinc chlorida larut ke tidak? Ya, untuk chlorida pun sama larut, semua larut kecuali pah. Kecuali pah, jadi yang ini larut. Ini pun larut, ini pun larut. Produk dia akan jadi apa? Okey, argentum akan bertemu dengan chlorida. So dia akan jadi argentum chlorida. Argentum chlorida. Tambah dengan zinc nitrite. Okey, zinc nitrite larut ke tidak? Zinc nitrite, bawah nitrite semua larut. Chlorida ingat, pah. PAH. Bermaksud argentum chlorida tak larut. Jadi ini yang larut tambah dengan ini, dia akan jadi yang tak larut, dan tambah yang ini larut. Nak buat dia macam mana? Maksudnya ambil satu argentum, larutan argentum nitrite, kita tambahkan dengan sini tambahkan dengan alamat cantiknya lahai. Tambahkan dengan zinc chlorida, ini argentum nitrite. Bila kita masukkan sekali, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi tik 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 tik. Yang ini apa ni? Inilah mendakan. Mendakan apa? Mendakan argentum chlorida. Ini adalah mendakan argentum chlorida, sebab itu dipanggil juga sebagai kaedah pemendakan. Sebab yang tak larut ni akan termendak di bahagian bawah ni. Manakala yang ini pula apa dia? Ini yang larutan larut, iaitu yang ini, zinc nitrite. Okey, boleh faham Maksudnya untuk menghasilkan garam tak terlarutkan, ambilkan garam larut, tambah dengan garam larut, akan jadi garam tak larut, dan tambah dengan garam larut. Okey, ini proses dia. Tapi kena ingat, tak semua garam larut bila kita campur dengan garam larut, dia akan jadi garam tak larut. Maksudnya ada setengah-setengah, bila campur pun memang tak ada yang larut. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat lagi. Kalau kita menggunakan contoh cikgu ambil garam natrium chlorida. Larut ke tak? Ya, larut. Natrium chlorida larut. Cikgu tambahkan dengan magnesium nitrite. Contoh cikgu tambahkan dengan magnesium nitrite. Okey, ini dalam bracket sebab ada dua, silangkan. Natrium chlorida larut sebab bawah cik pah, selain cik pah larut. Nitrite semua larut. Produk dia akan jadi apa? Produk dia bila ditukar sekalipun, dia akan jadi ini combine dengan yang belakang ni, dia akan jadi natrium nitrite. Natrium nitrite. Tambah dengan yang ini, combine dengan yang ini, dia akan jadi magnesium chlorida. Oleh kerana chlorida 1, negatif 1, letak 2. Sini balancekan 2. Jadi bila balance 2, sini pun 2, sini by balance ada 2. Okey. Cuba tengok. Ini larut. Yang ini larut. Okey, boleh. Tapi produk dia yang terjadi larut. Natrium nitrite larut. Semua garam nitrite larut. Dan semua garam chlorida larut kecuali pah. Magnesium pun larut. Bermaksud larut dengan larut ni tak semestinya akan menghasilkan garam tak larut. Jadi proses ini tidak boleh digunakan. Yang ni tak boleh nak guna. Kenapa? Sebab larut tambah larut jadi larut. Dua-dua pun larut. Kena pandai, kena tahu cara pemilihan
yang sesuai, yang tepat, supaya bila kita campurkan garam larut dengan garam larut, dia akan jadi garam tak larut. Itu yang penting. Okey, macam mana nak pastikan yang kita cara nak ingatlah, nak mudah ingat. Macam mana nak tahu supaya kita boleh identify yang bila yang ni campur je dengan ini akan jadi ni. First kali kita ambil garam nitrat. Kenapa? Sebab semua nitrat dia akan larut dalam air. Okey, nitrat semua larut dalam air. Bermaksud dekat sini cun larut dalam air. Kemudian bahagian sini kita campurkan dengan garam NaC. Okey, yang ini nitrat dan yang ini campurkan dengan garam NaC. NaC ni apa? Maksudnya untuk natrium ataupun kalium. Contohnya ini akan membekalkan anion. Manakala yang ini akan membekalkan cation. Bila yang ni bercampur, maksudnya dia akan menghasilkan senang dua-dua. Contohnya cikgu ambil plumbum nitrat. Plumbum nitrat. Plumbum dengan nitrat larut ke tidak? Ya, larut. Jadi kita selamat ambil semua garam nitrat. Dan satu lagi NaC. Contohnya natrium klorida. So yang ini akan membekalkan garam positif. Yang ni negatif, yang ni positif. Okey, cuba kita tengok bila kita combinekan dua tu. Plumbum nitrat dan natrium klorida. Plumbum nitrat tambah dengan natrium untuk NaC, natrium klorida. Yang ini untuk nitrat. Garam nitrat semua larut. Ambil plumbum sebab biasanya plumbum ni takkan larut nanti. Produk dia kan jadi tak larut. Contohnya plumbum bila campur dengan klorida kan jadi plumbum klorida. First kali kalau kita nak tahu juga, kita boleh contoh macam ni. Saya nak garam tak larut. Garam tak larut apa yang kita nak? Contoh kita ambil garam tak larut plumbum klorida sebab klorida cik pah. Pah yang tak larut kan PbCl. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini? Nak ambil apa dengan apa supaya benda ni jadi ni? Kita pecahkan dia. Maksudnya Pb dekat sini, klorida dekat bahagian belakang. Tambah dekat tengah. Yang ni kita pecahkan di sini. Yang ni pula pecahkan duduk sini. Yang ini kata ni kalau nak ambil, selamat ambil garam daripada nitrat. Sebab semua larut. Ambil nitrat. Manakala yang sini ambillah garam NaC, iaitu natrium ataupun kalium. Ambil sini NaC. Bila dah campur, dia akan jadi apa? Plumbum klorida. Letak 2 biji sebab klorida dekat sini. NaNO3. Yang ni akan jadi larut. Ini larut, yang ni tak larut. Ini larut. Okey, boleh Macam yang ni pun sama. Kalau kita nak ambil AgCl, pecahkan. Ag dekat sini satu, klorida dekat sini. Nak ambil sini nitrat, selamat. Boleh tak kalau sini kita letak Na? Ya. Supaya lagi selamat. Sebab natrium semua larut. Jadi sini akan jadi NaNO3. Kalau dah terbiasa buat, tak ada masalah. Ambil yang mana-mana, janji kita faham benda tu akan jadi betul. Kita tahu apa yang kita buat tu betul. Kalau rasa nak selamat, terus ambil nitrat dengan natrium. Boleh? Okey, ini proses untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. So, siap untuk penyediaan garam. So, penyediaan garam ada 2 jenis. Sama ada garam terlarutkan ataupun garam tak terlarutkan. Bawah garam terlarutkan ada 2, iaitu proses pentitratan dan proses tindak balas asid. Manakala untuk garam tak terlarutkan, ada proses ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Okey, kita jumpa next video bawah subtopik analisis kualitatif. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.